Baik, Assalamualaikum. uh, Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi maaf ya, hari ini saya buat live lambat sikit, sebab ada hal yang tidak boleh dielakkan. Kita tunggu ramai lagi masuk ya, sebab ada satu tajuk yang menarik yang ingin saya bincangkan hari ini. Jadi sementara menunggu lebih ramai masuk ya, untuk membincangkan tajuk ya, adakah benar Ismail Sabri diberi pilihan sama ada mengusulkan ya pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun menghadapi kemungkinan dipecat dari UMNO. Jadi adakah benar kata dua ni, atau Ismail Sabri berdepan dengan kata dua ni? Jadi ini yang saya nak bincangkan hari ini. Dan sementara menunggu lebih ramai masuk, jadi pastikan anda semua merujuk kepada live saya semalam. Sebenarnya ini adalah satu live yang dibuat bersama ya, serentak di Facebook saya, Piagam Rakyat, di Facebook Inspirasiku Mahathir, di mana kami telah membincangkan tajuk PRU 15. Adakah wajar ianya diadakan? Adakah ianya akan membawa satu kebaikan atau satu membawa keburukan lanjut ya. Jadi perkara ni telah dibincangkan dan anda boleh menontonnya sama ada menonton live saya yang telah disiarkan serentak di Facebook saya, di Facebook Piagam Rakyat dan Inspirasiku Mahathir. Anda boleh rujuk live yang lepas, ataupun anda boleh merujuknya di YouTube Regi J. Siritaudin, di mana saya telah menyiarkannya semula pagi tadi pukul 10. Jadi anda boleh tonton. Ianya agak panjang, 1.5 jam lebih, tetapi amat menarik. Ada 4 panelis, iaitu saya, Muhammad Hanif Katri Abdullah, dan juga panelis daripada Piagam Rakyat. Dan event ini di moderator dia adalah host Inspirasiku Mahathir yang sentiasa bersiaran di Facebook Inspirasiku Mahathir. Jadi anda boleh merujuk ya. Jadi ini sebenarnya live hari ini sebenarnya kesinambungan daripada live semalam dan juga live yang telah saya buat sebelum ini, di mana saya telah membincangkan pembubaran parlimen. Okey. Saya telah memberitahu dulu bahawa minggu depan dijangka akan berlaku satu kejutan besar, kerana kluster mahkamah terdesak untuk mencuba mendapatkan sokongan seramai mungkin menteri UMNO agar bila diadakan mesyuarat kabinet, Ismail Sabri apabila membincangkan usul pembubaran parlimen, ianya akan mendapat sokongan hampir semua atau semua menteri UMNO, supaya ini meningkatkan kemungkinan Ismail Sabri mendapatkan sokongan majoriti kabinet untuk meningkatkan keyakinan Yang di-Pertuan Agong agar jika diusulkan pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong, maka Yang di-Pertuan Agong akan bubar dan setuju diadakan PRU 15. Sebab kluster mahkamah memang takut Yang di-Pertuan Agong dia boleh sahaja bubar parlimen, tetapi tidak semestinya perlu ada PRU. Seri Paduka Baginda Tuanku boleh juga buat darurat politik, mageran dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya mereka cuba dapatkan sokongan majoriti menteri UMNO. Dan saya juga telah ceritakan dalam live lepas berkenaan perjumpaan rahsia menteri-menteri dan timbalan menteri di sebuah hotel dan mengapa ianya diadakan berdasarkan maklumat saya. Dan kemudian saya telah membuat satu live lepas tu. Anda semua boleh rujuk live-live ini di YouTube Regi J. Siritaudin, di mana tiba-tiba Ismail Sabri membuat pengumuman ya, dia nak pergi ke Qatar dan UAE bagi lawatan rasmi sebagai Perdana Menteri ke Qatar dan UAE. Dan lawatan rasmi itu bermula semalam sehingga 31 Mac.
Jadi pada awalnya dijangka Rabu depan, iaitu 30 Mac, akan berlaku mesyuarat kabinet di mana Ismail Sabri akan ditekan oleh menteri-menteri untuk setuju pembubaran parlimen, dan seterusnya. Ini adalah bagi meningkatkan keyakinan Ismail Sabri untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong dan meminta parlimen dibubarkan. So, saya jangkakan benda ni akan berlaku Rabu. Tetapi tiba-tiba Ismail Sabri buat lawatan rasmi pertama. Dia boleh buat lawatan rasmi bila-bila, tapi tiba-tiba dalam saat genting ni dia buat lawatan rasmi pertama, dan kebetulannya Rabu depan dia tidak ada di Malaysia berdasarkan tempoh lawatan ini. Jadi jika Rabu depan tidak ada mesyuarat kabinet, maka Rabu depan Ismail Sabri tidak akan dan Rabu depan Ismail Sabri tidak ada di sini, maka dia tidak boleh menghadap Agong. Jadi timbul pula persoalan, adakah Ismail Sabri sebenarnya tidak ingin parlimen dibubarkan dan cuba lari daripada diadakan mesyuarat kabinet Rabu depan dan membeli masa sebelum membuat sebarang keputusan. Okey, so itu adalah live yang saya buat seterusnya. Jadi hari ini saya terima pendapat orang-orang kuat tertentu, pendapat dalaman UMNO, yang mereka ada yang berpendapat ini memang sahih, ya, berita benar. Saya juga percaya benda ni, tetapi ini sebenarnya nyata satu kemungkinan yang tidak boleh dinafikan. Jadi kluster mahkamah terdesak. Menurut maklumat, kluster mahkamah nak, ya, menurut maklumat lah, kluster mahkamah nak parlimen dibubarkan seawal mungkin minggu depan atau apa pun dalam tempoh bulan Ramadan, minggu pertama atau something like that. Saya tidak tahu tempoh atau had masa spesifik yang diberikan, tetapi secepat mungkin dalam tempoh Ramadan ni, ya. Kalau minggu depan bubar, mereka lagi gembira. Okey, jadi mungkin antara minggu depan hingga mungkin minggu pertama Ramadan ke apa, tapi apa pun ada tempoh mereka nak parlimen dibubarkan. Itu maklumatnya. Dan Ismail Sabri dia berdepan dengan kata putus dari kluster mahkamah. Sama ada bubar ataupun jika Ismail Sabri tidak bubar, confirm dia dah langgari, ya, dia dah langgari kehendak kluster mahkamah. Jadi jika dah langgari, itu dah confirm Ismail Sabri sudah tidak sehaluan dengan kepimpinan parti. Dia tidak melaksanakan apa yang kepimpinan parti hendak. Jadi kepimpinan parti sama ada boleh terus membenarkan Ismail Sabri sebagai naib presiden UMNO, dan kemudian kluster mahkamah sama ada boleh tunggu sehingga 31 hari bulan Julai di mana MOU tamat, dan kemudian menarik sokongan terhadap Ismail Sabri untuk tumbangkan kerajaan, ataupun berdasarkan maklumat memang dah ada kerjasama di antara kem perbincangan di antara kem Anwar dengan kem kluster mahkamah, khususnya kem Zahid, ya, boleh masuk satu perjanjian di mana kem Anwar setuju, ya, kalau Pakatan Harapan, bukan Pakatan Harapan, PKR saja pun tak apalah, tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, tetapi saya difahamkan memang persetujuannya PH perlu tarik MOU secepat mungkin. Mungkin lepas tu adalah persetujuan, lepas PRU 15 Barisan boleh bentuk kerajaan bersama PH. Kalau PH andai kata tarik MOU cepat-cepat, dan jika berjaya bentuk kerajaan, mungkin separuh penggal BN jadi Perdana Menteri, kemudian separuh penggal lagi PH jadi Perdana Menteri. So ada kemungkinan ni. Dan jika benda ni berlaku, apa pun kerajaan Ismail Sabri akan tumbang. Dan Ismail Sabri semestinya tidak akan jadi calon Perdana Menteri, malah mungkin tidak jadi calon dalam pilihan raya bagi kerusi parlimen. Dan saya difahamkan, memandangkan keadaan dah begitu teruk, jadi untuk menekan Ismail Sabri lagi, boleh jadi juga Ismail Sabri berdepan dengan pemecatan, kata putus pemecatan, ya, daripada UMNO. Okey.
Jadi apakah ini yang akan berlaku? Apakah pendapat saya berhubung dengan pembubaran ni? Okey, pendapat peribadi saya jangkakan memang akan berlaku kejutan, kalau tidak minggu depan, dalam seminggu dua ni. Okey. So kluster mahkamah dah terdesak untuk bubar parlimen. Okey. Dan bagi saya memang akan menghala ke arah perjanjian dengan Anwar. Okey. Kalau anda lihat, inilah satu-satunya jalan bagi Anwar menjadi Perdana Menteri atau meningkatkan kemungkinan dia menjadi Perdana Menteri. Cuma risiko yang ditanggung oleh kluster mahkamah adalah jika parlimen dibubarkan, mungkin yang di-Pertuan Agong tidak setuju diadakan pilihan raya, atau jika kluster mahkamah mengambil jalan meruntuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri dengan menarik sokongan dan kemudian bekerjasama dengan PH supaya MOU sama ada ditarik awal atau tidak dilanjutkan. Jadi tak semestinya yang di-Pertuan Agong perlu bubar parlimen selepas kerajaan tumbang. Seri Paduka Baginda Tuanku boleh sahaja isytihar darurat politik dan membuat maghiran. So inilah risiko-risiko yang ditanggung. Malah jika kluster mahkamah menumbangkan kerajaan sekali lagi dalam tempoh penggal parlimen ke-14, ini dah masuk berapa kali dah kerajaan nak tumbang, maka kemungkinan tinggi yang di-Pertuan Agong tidak akan bubar parlimen atau tidak akan adakan pilihan raya. Jadi inilah risiko yang kluster mahkamah berdepan. Jadi mereka amat berharap Ismail Sabri akan bubar parlimen, dan sebolehnya Zahid tidak akan ambil jalan untuk pecat Ismail Sabri. Tetapi kalau tidak ada pilihan dan mereka jadi terdesak, maka Ismail Sabri akan digugurkan daripada rancangan mereka. Cuma timbul persoalan, adakah dia akan dipecat ke tidak dari UMNO. Dan ingin saya kongsi dengan anda, ramai yang bertanya kepada saya dalam mesej peribadi, jika Ismail Sabri dipecat dari UMNO, andai kata dipecat dari UMNO, adakah itu bermakna dia tumbang sebagai Perdana Menteri? Okey, dari sudut perlembagaan, jawatan Perdana Menteri bukannya melibatkan atau bukannya merujuk kepada jawatan dalam parti, keahlian dalam parti. Ianya hanya merujuk kepada keahlian seseorang itu dalam Dewan Rakyat. Maka jika Ismail Sabri ada bukti sokongan majoriti ahli-ahli parlimen, biar dia duduk sebagai ahli parlimen bebas sekalipun, dia kekal sebagai Perdana Menteri. Cuma jika dia dipecat dan jika kluster mahkamah menarik sokongan dan kemudian PH tidak lanjutkan MOU ataupun dia tarik MOU tu awal-awal, dan jika Ismail Sabri tidak lagi ada bukti sokongan majoriti, maka di situ dia boleh tumbang, bukan sebab dia dipecat dari UMNO. Okey, itu menjawab soalan yang diajukan kepada saya. Jadi apa pandangan anda? Adakah anda rasa Ismail Sabri akan dipecat? Adakah anda rasa akan berlaku satu kejutan besar, sama ada minggu depan atau dalam seminggu dua lagi? Ya. Dan adakah anda rasa jika kluster mahkamah berjaya dalam rancangan mereka ni, PRU 15 akan tercetus, atau adakah yang di-Pertuan Agong akan menghala ke solusi lain seperti maghiran? Jadi anda boleh mula bertanya sekarang. Dan sekali lagi, jangan lupa rujuk kepada live saya semalam. Anda boleh merujuknya di Facebook ini, ataupun anda boleh pergi ke YouTube Regi Jaisiri Ta'udin, di mana saya telah menyiarkannya semula di sana, iaitu satu live berdurasi sejam setengah lebih, melibatkan 4 panelis, dari Inspirasiku Mahathir, saya, Tuan Hanif Khatri Abdullah, dan juga daripada Piagam Rakyat, di mana kita telah membincangkan tajuk PRU 15. Adakah dengan mengadakan PRU 15 yang membawa satu kebaikan atau satu keburukan lanjut, memburukkan lagi keadaan? Jadi kita telah membincangkannya, banyak poin-poin menarik yang telah diutarakan. Jadi saya menggalakkan anda merujuknya, dan juga rujuk satu lagi live sebelum itu berhubung dengan Ismail Sabri dan pembubaran parlimen. Okey. So, ada soalan tak? Roslan Razak, Assalam Tuan, semalam dah buat live dengan orang-orang yang rapat dengan Tuan. Semoga ada sinar untuk bangkit bersama Tun. Okey, anda perlu faham
Ya, terima kasih Roslan Razak. Kita soal tak timbul soal bangkit bersama tu, kita memang berjuang demi menegakkan prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Dan apa yang saya harapkan adalah pihak lain bangkit bersama Tun. Ya. Dan kita ketepikan ego masing-masing, sebab situasi amat genting. Dan masalah sekarang di blok alternatif adalah masalah yang pelik. Bukannya masalah kemampuan. Kemampuan cukup luas, saham dia cukup besar, dan ini terbukti menerusi PRN Johor, ramai tidak ingin keluar mengundi. Masalahnya adalah masalah terutamanya ego. Lebih lanjut saya tidak ingin huraikan masalah ego. Bukan hanya dalam blok alternatif secara am, dalam parti-parti. So ini perlu diubati, ya, agar ego tidak menenggelamkan semua, ya, dan menghampakan mereka yang ada yang sanggup hilang segala-galanya untuk memastikan kebenaran ditegakkan pada PRU 15. Ya. So itulah saya terpanggil, dan saya percaya mereka yang bersama malam semalam juga terpanggil untuk memulakan langkah ke arah melakukan sesuatu agar satu perubahan dapat dibawa, satu kesedaran dapat dibawa, dan kita melihat satu perkara yang positif selepas ini. Terima kasih. Amat long. Keadaan sekarang very very fluid. Anything can happen. Hari-hari akan berubah, akan alignment. Betul. Tetapi satu yang bukan fluid ialah kluster mahkamah ingin parlimen dibubarkan segera. Dia tak kira dah formula lama, kena buat sebelum Ramadan ke selepas Ramadan ke no such thing, dah terdesak. Okey, bayangkan ke Mahkamah Persekutuan tidak mustahil dia boleh buat keputusan kes Najib ni seawal Ogos September. Tidak mustahil. Okey. So terdesak, memang terdesak. Dan bagi ini bukan soal rakyat, kepentingan negara. Mereka buat PRN, mereka catur, runtuhkan kerajaan sendiri di Melaka. Banyak alasan, tapi sebenarnya mereka runtuhkan kerajaan sendiri di Melaka sebab UMNO tikam UMNO di Melaka. Ya. Bermacam-macam pilihan raya untuk mencatur kemenangan di negeri-negeri, walaupun sebenarnya bukan mereka menang atas mandat rakyat, kerana terlalu kurang keluar mengundi. Majoriti teramat dari segi peratus undi popular teramat kecil, tapi menang majoriti 2/3. Itu adalah kemenangan dari sudut moral yang tidak harus diterima. Tidak membayangkan apa yang rakyat mahu, malah menunjukkan majoriti rakyat tidak mahu Barisan Nasional. Tapi mereka tak kisah, mereka ambil kesempatan terhadap sikap rakyat yang muak dengan politik dan tidak ingin keluar mengundi untuk menang. Mereka mengambil kesempatan terhadap kegagalan blok alternatif atau parti-parti alternatif untuk memaparkan formula baru untuk menang, supaya mereka boleh tunjuk kepada rakyat, hey, tengok kita kuat, dengan harapan ini akan mempengaruhi sokongan terhadap mereka pada PRU 15, dan juga dengan harapan istana negara akan yakin bahawa mereka cukup kuat dan boleh menang PRU 15 dan bersetuju diadakan pilihan raya. Tetapi pilihan raya negeri tidak sama dengan PRU 15, dan percayalah, biar kurang keluar mengundi pun, ini tidak bermakna Barisan Nasional akan menang PRU 15. Okay. So ini adalah kerja orang terdesak. Dan jika pilihan raya ini diadakan,
Dan apa-apa keputusan yang dicapai, jika terlalu ramai tidak keluar mengundi, dan jika keputusan tidak menggambarkan apa yang diinginkan oleh majoriti rakyat Malaysia, ketidakstabilan akan berlarutan dan berkemungkinan besar keadaan akan menjadi lebih teruk. Jadi satu-satunya jalan yang baik ialah tidak adakan PRU 15, tapi sebaliknya diadakan. Contohnya Mageran. Okey. Dan Mageran tidak harus dikepalai oleh pemimpin-pemimpin yang gagal sebelum ini dalam tempoh selepas langkah Sheraton hingga sekarang. Ini hanya akan memanjangkan lagi ketidakstabilan. Maknanya Mageran ni bukan nak kata geng-geng Muhyiddin mengepalai Mageran, no. It's not going to solve anything. Geng-geng Ismail Sabri boleh no. Ismail Sabri boleh kekal sebagai Perdana Menteri, tetapi boleh adakan darurat politik dan Mageran ni anggotai oleh satu jawatan kuasa yang seterusnya mentadbir urus negara. Ya. Okey, ada satu nama ditulis dalam bahasa Cina, saya tidak boleh baca. Apakah kemunculan kembali Rafizi Ramli dilihat sebagai wow factor untuk Pakatan Harapan menang PRU 15? Okey, saya beri jawapan ringkas pendapat saya. Anda setuju, tak setuju, tak apa. No, Rafizi Ramli is not a wow factor. No impact. Saya tahu dia buat program, satu program lah, dia ajak semua dan sebagainya. Saya cuma beri pendapat peribadi saya tidak ingin komen, kritik apa. No, Rafizi is not a wow factor. Okay. Di TAC Land, Tuan RJ, cadangan Tuan Gerakan Pejuang Nasional dan The Rakyat Council akan terhasil sehingga kini tiada tindakan ke arah itu oleh parti-parti alternatif. Please info. Benar-benar, terima kasih. Benar-benar saya tak ada info. Benar-benar saya tak ada info. Adakah mereka sudah berjumpa? Tak ada. Saya tak ada info. Kerja saya lontarkan benda ni kerana ianya betul, dan saya pun telah melontarkannya sekali lagi dalam sesi semalam. Ya, saya melakukan demi anda. Saya dah tidak kisah lagi apa impaknya kepada saya secara peribadi. Ada orang suka ke tak suka ke benda ni, tapi saya lontarkannya sekali lagi, dan anda rujuk live semalam yang telah saya siarkan semula bersama Inspirasiku dan Hanif Katri dan Piagam Rakyat. Saya telah siarkan semula di YouTube Regi J. Sri Taudin. Anda rujuk komen panelis-panelis lain berhubung cadangan ini. Rata-ratanya tidak ada penentangan, tapi mereka ada komen-komen jugalah. So saya dan kita lihat komen netizen, ianya ke arah yang betul. Satu yang saya setuju dengan pendapat panelis lain adalah Tun, untuk berjayakan cadangan ini, Tun perlu dilihat sebagai negarawan, bukannya berkait dengan mana-mana parti. Begitu juga Tengku Razali Hamzah perlu dilihat sebagai negarawan, bukannya berkait lagi dengan UMNO. Itu saya setuju. Sebab The Rakyat Council ni tidak boleh dilihat pemimpin-pemimpinnya berkait dengan mana-mana parti. Kemudian Rakyat Council ni menerajui satu perkumpulan parti. Ya. So anda rujuk ya live semalam, menarik. Dan satu lagi live sebelum tu, di mana saya menimbulkan soalan, adakah Ismail Sabri cuba lari daripada adakan mesyuarat kabinet Rabu depan. Terima kasih. Mas Albanj Wahab, salam RJ, bagaimana kalau PH memberi sokongan kepada PM Ismail Sabri? PH, saya langsung tidak percaya mereka akan lanjutkan MOU. Saya dah bincang banyak kali. Sebab PH, khususnya Anwar sendiri, terdesak diadakan pilihan raya umum sebelum pemilihan UMNO, kerana Anwar perlu pastikan Zahid kekal sebagai Presiden UMNO. Kalau tidak, sebarang bentuk perjanjian, rundingan, kerjasama selepas PRU tidak akan berhasil dengan UMNO. UMNO tidak akan kerjasama dengan Kem Anwar. So mereka sama-sama terdesak. Dan kita lihat dalam PH pun ada orang ada kes, seperti Lim Guan Eng ada kes mahkamah dan sebagainya. Jadi
saya yakin mereka tidak akan lanjut MOU. Cuma timbul persoalan jika kluster mahkamah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri sekarang, adakah Anwar akan menggerakkan PH untuk membatalkan MOU? So itulah persoalannya. Ismail Sabri dia tidak stable, sebab kalau kluster mahkamah tarik sekalipun tanpa membuat sebarang perjanjian dengan PH akan terima tekanan besar daripada penyokong mereka. Macam mana anda boleh terus menerus menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, sedangkan puak mereka sendiri pun dah terlalu kecil, hanya ada Perikatan Nasional dan yang sokong Ismail Sabri, dan awak pula nak bagi dia nyawa. So dia akan terima tekanan. Pada masa ni PH berada dalam situasi amat teruk dan dijangkakan akan dibelasah teruk-teruk pada PRU 15 sebab MOU. Kalau lepas ni dia sambung lagi MOU, atau lepas ni untuk menyelamatkan keadaan tiba-tiba Anwar diberi jawatan dalam kerajaan dan sebagainya, semua ini akan memburukkan lagi prestasi PH pada PRU 15. Jadi PH pun akan tertekan untuk tarik MOU. Itu je jawapan dia. Okey, saya terus ke bawah. Megat Ikhwan. Okey, salam tuan. Tanya pendapat tuan, sampai bila rakyat kena bersihkan najis orang tersebut? Kalau tak dapat selesaikan, apa jadi kepada rakyat Malaysia? Ya, betul. Kita sebenarnya sedang diseksa dengan gelagat pemimpin-pemimpin ni. Dari satu sudut perlu ada pilihan raya, tetapi pilihan raya apabila dilancarkan di atas satu landasan dengan sebab-sebab yang tidak betul dan tidak disokong oleh majoriti rakyat, maka keputusan pilihan raya akan menjadi keputusan yang pelik, di mana satu-satu pihak boleh jadi menang tetapi tidak ditolak oleh majoriti rakyat, mungkin sampai 60-70%, seperti yang berlaku di Johor. Amat pelik. Ya, dari sudut moral, keputusan tu sepatutnya tidak diterima, malah pilihan raya itu gagal. Sebab lebih 60%, 70% tolak BN, tapi BN dapat 2/3. Pelik. Cukup pelik. Okey. Jadi bila situasi ini berlaku, keadaan akan bertambah buruk dengan PRU. Jadi solusi terbaik adalah tanpa PRU mungkin diadakan darurat politik damagiran, di mana tempoh darurat politik damagiran yang boleh sahaja melangkaui 2023, malah boleh sampai 2024, dibuat bagi membersihkan arena politik supaya stabil kembali sebelum tercetusnya apa-apa pilihan raya lanjut. Itu yang sebaiknya bagi rakyat Malaysia, kerana kehancuran akan berterusan, malah menjadi makin buruk jika pilihan raya umum diadakan. Ya. Dan kluster mahkamah hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ini sudah menjadi parah di negara ini. Rakyat makin meluat. Saya nak ke bawah terus. Okey, 1-2 saya ambil lagi. Yes, Zahid dan Najib memang nak bubar parlimen. Itu yang saya kata. Ada maklumat lah. Benda ni sebenarnya mereka sebenarnya ada maklumat menyatakan sepatutnya Ismail Sabri jumpa Agung Rabu depan dan minta parlimen dibubarkan. Ya. Jadi mereka nak secepat mungkin. Ini sejajar dengan apa yang saya beritahu dari dulu. So mereka nak secepat mungkin. Pian Habib Atan Tompak setuju RJR. Terima kasih. Pian Habibi Hikal, rasanya PM dalam diam ada strategi sendiri untuk menggagalkan kluster mahkamah. Kalaupun ada PRU berlaku dan UMNO menang, YDPA tetap punya kuasa memilih siapa yang layak jadi PM selanjutnya. Ini saya tidak setuju. Sebab contohnya Ismail Sabri boleh sahaja dipecat, kemudian tidak semestinya menang dalam pilihan raya andai kata dia bertanding sebagai calon bebas, ya, macam-macam. Ya, ini tidak akan membawa kestabilan. Semua orang dah nampak PRU ni jika diadakan tidak bertempat. Sudah salah, landasan dia dah salah. Jadi sekarang rakyat
berpandu kepada keputusan YDPA sebagai ketua negara untuk melakukan yang terbaik. Okey. Dan sebab semua nampak ada keparahan akan berterusan jika diadakan PRU, tidak kira siapa menang. Ya, semua dah nampak. Okey, saya ambil soalan terakhir. Mustafa Ismail, politik Malaysia semakin kalut oleh pemimpin-pemimpin durjana gila ni, berkuasa atas penderitaan rakyat Malaysia. Ya, itulah, rakyat menderita, rakyat muak, rakyat tidak keluar mengundi, hampir 50% pengundi tidak keluar mengundi. Kemudian menang satu pilihan raya dengan majoriti 2/3, tetapi lebih 60 hingga 70% rakyat menolak gabungan tersebut. Ini sudah menandakan sistem pilihan raya sudah jadi tidak efektif dengan perpecahan yang berlaku ni, dengan percaturan yang dilakukan ini, dan ini akan terus menerus membawa ketidakstabilan, termasuk di Johor. Itu bukannya kerajaan yang rakyat mahu sebenarnya, anda lihat. Okey, sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram di ruang tajuk. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya, Regi J. Siritaudin. Saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang tajuk, anda boleh membacanya. Dan jangan lupa ya, rujuk YouTube Regi J. Siritaudin untuk menonton sesi semalam yang menarik, dan juga live sebelum itu. Maknanya 2 video anda kena rujuk. Ambil rajin sikit ya. Dan kaji apa yang telah dibincangkan dalam 2 video tu. Satu sesi bersama semalam, satu lagi yang sebelum tu, di mana saya membincangkan berkenaan dengan Ismail Sabri dan lawatannya ke Qatar dan UAE. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.